Ya, Assalamualaikum. Ini cikgu akan jawab. Uh, kita akan buat revision lah untuk topik pengurusan induk ikan. Okey. Okey. Yang first dalam pengurusan induk ikan adalah melakukan pemilihan induk matang. Sebelum apa-apa, awak perlu melakukan pemilihan induk matang seperti yang awak lakukan dekat sekolah. Okey, ini adalah ikan tilapia. Okey, yang kita dah belajar itu ikan tilapia, dia kingdom dia Animalia, filem dia Chordata, lepas tu um, nama dia adalah Oreochromis. Okey, ini adalah ikan tilapia. Okey, ini yang kita tak usah nama dia. Okey, baka induk tilapia ni, dia kalau yang baik tu, dia boleh mencapai saiz pasaran dalam masa yang singkat. Maknanya kat sini, awak boleh jual cepat. Okey, dia punya saiz tu sekejap je. Okey, lepas tu dia mampu menahan serangan penyakit. Dia juga mampu diternak dalam kepadatan yang tinggi. Okey, dia juga mempunyai kadar kemandirian yang tinggi. Seterusnya, untuk melakukan proses pembenihan di tangki simit atau tangki fiber, ada beberapa kriteria yang awak perlu kena pasti. Okey, kriteria induk jantan, dia mestilah berumur 3 hingga 5 bulan. Berat dia di antara 200 gram hingga 400 gram. Okey, dia untuk jantan ni, dia warna dia terang dan garang. Sirip dorsal dia dan ekor dia panjang. Dia ada bulatan kecil pada genital, mempunyai dagu yang rata dan perut yang melipih. Dia mempunyai bintik pembiakan yang panjang dan berwarna kemerahan di hujung. Okey, induk betina pula. Dia sama, berumur 3 hingga 5 bulan, berat di antara 200 hingga 400 gram. Tapi warna dia cerah dan pudar. Okey, dia bila jantan terang dan garang, betina ni kita nak kena pasti dia cerah dan pudar. Okey, sirip dorsal dia pendek dan ekor dia yang menonjol. Okey, lepas tu terdapat garisan kecil pada genital. Okey, dia mempunyai bentuk dagu yang labuh dan perut yang kembang. Klaika dia berwarna merah kemerahan. Okey, lepas tu abdomen dia lembut bila diurut. Itu adalah kriteria induk betina. Okey, induk jantan awak tengok dekat sini. Sini ada dia punya tu genital dia. Okey, ni induk tilapia merah betina. Okey, genital papilla dia ada kat sini. Lepas tu anus dia, ni jantan, dia ada tu saja. Kalau yang ni dia ada oviduct dengan uritex sama. Dia ada uritex tapi dekat vagina dia ada oviduct. Okey, ini adalah perbezaan organ luaran. Okey, saiz dan kesuburan induk tilapia. Kesuburan induk tilapia betina banyak bergantung kepada saiznya. Biasanya induk yang lebih muda adalah lebih suka dan menghasilkan benih yang banyak. Kalau induk yang tua ni, dia hasilkan benih yang sedikit. Okey, contoh telur yang dihasilkan ni oleh pelbagai saiz induk tilapia adalah di bawah ni. Okey, bila berat induk 40 gram, dia punya telur yang dihasilkan 615. Okey, semakin berat induk, semakin banyak telur yang dihasilkan. Okey, mengenali tahap kesuburan induk betina. Kat sini, awak boleh tengok keadaan papila dia. Kalau dia dah sedia untuk bertelur, papila dia pink kemerahan, bengkak, genital pore terbuka dengan lengkap, abdomen dia tebal. Okey, anggaran dia bertelur dalam 3 hingga 7 hari. Okey, untuk awak kutip telur pada 10 hingga 13 hari. Dalam masa 10 hingga 13 hari. Okey, untuk swollen ni, keadaan papila dia pink kekuningan, genital core terbuka sedikit, abdomen hampir kembung. Okey, anggaran bertelur 5 hingga 10 hari. Dia, kesesuaian untuk awak kutip adalah 12 hingga 15 hari. Antara 12 hingga 15 hari. Okey, kalau belum bersedia, kita hitung ni genital core leper, abdomen normal. Okey, ni anggaran bertelur selepas 21 hingga 30 hari.
biasanya dia adakan masa untuk sesuai waktu sesuai untuk bertelur tu. Okey, yang telah bertelur, dia punya perut apabila dia masih merah, perut kempis dan ada menipis. Okey, azaran bertelur dia selepas 15 hingga 30 hari. Okey, dia juga perlu penyesuaian. Okey, kita masuk ikan keli. Okey, ini adalah taksonomi ikan keli. Ikan keli juga namanya Clarias eterninus. Okey. Perbezaan jantina. Okey, induk jantan alat kelaminnya panjang dan tajam. Induk betina membulat. Abdomen dia kecil, besar dan abdomen untuk induk jantan adalah kecil. Abdomen untuk induk betina adalah besar dan lembang. Okey, kembang. Okey, saiz pula induk jantan adalah kecil berbanding induk betina. Okey, kelakuannya biasanya induk jantan lebih agresif berbanding induk betina. Perbezaan alat kelamin. Ini adalah induk jantan dan ini adalah induk betina. Okey. Okey, biologi pembiakan induk betina. Ikan keli. Biologi pembiakan ikan keli. Ikan keli eksotik hidup dan membiak dalam air tawar. Ikan keli juga tahan kemasinan sehingga 29 ppm. Ikan keli akan membuat sarang atau lubang di bawah akar pokok atau celah batu kalau dia ada dekat kolam tanah. Okey, telur akan melekat pada rumput semasa proses penyiraman. Ikan keli membiak secara berpasangan. Okey, dia melakukan apa-apa pada waktu malam untuk dia membiak. Okey, telur yang disenyawakan akan dilekatkan di akar pokok atau rumput sekitar. Okey, pemilihan spesies untuk memenuhi kriteria bagi asal rega ke benih. Boleh diasuh, cepat besar dalam nanti. Induk yang tahan lasak dan senang dibiak. Okey, rega dia mestilah tahan lasak dan cepat membesar. Okey, dia mesti boleh diasuh dalam kepadatan yang tinggi sama ada insentif atau super insentif. Boleh tahan dan toleransi dengan sebarang perubahan kualiti air. Okey, biasanya kita nak benih yang tahan lasak supaya kita tak berlaku apa-apa kering. Okey, ciri induk yang diperlukan untuk perbekaruhan. Yang kriteria induk jantannya mestilah 1 kilo dan ke atas. Sama juga induk betina. Okey, untuk induk jantan perut yang lembut bila dipicit. Untuk perut betina, untuk kriteria induk betina perut buncit dan lembut. Okey, dia tiada cacat dan atau sakit. Okey, untuk kriteria betina ni banyak sebab kita memerlukan telur dia untuk melakukan pembekaruhan. Untuk ciri-ciri untuk induk jantan kita hanya memerlukan dia punya sperma sahaja. Okey, jadi kat sini telur akan genital papila dia bengkak sedikit dan berwarna merah. Mestilah. Okey, telur dia kalau kita nak telur dia kan kita kena kita kena tahu sama ada betina tak ada telur atau tidak. Okey, telur akan terkeluar kalau perut tu awak picit perlahan-lahan. Okey, biasanya telur telah berada pada tahap 3 atau 4 dan jika disedut berwarna coklat kekuningan. Saiz telur matang adalah 0.9 mm. Okey, dia tak ada terdapat kelongsor telur yang berwarna putih. Telur pekat dan tidak zahir. Dia tidak tak ada darah masa perut dipicit. Dan dia juga tidak boleh cacat ataupun sakit. Okey, macam ni. Telur induk betina agak berwarna kejauhan biasanya dah matang. Kalau dia masih putih maknanya dia masih belum matang. Okey, yang ni pula alat kelamin jantan dan kemerahan maksudnya tahap dia dah matang juga dan dah boleh ambil sperm dia. Okey, ikan puyuh. Okey, ikan puyuh Anabas testinus. Okey, ni adalah dia punya taksonomi. Okey, ikan puyuh ni juga dikenali sebagai climbing fish sebab dia boleh bernafas dekat luar air. Okey, dia boleh berada di luar air dalam jangka masa yang lama juga. Okey, dalam satu jangka masa. Okey, ikan puyuh ni dia bernafas dalam air dengan menggunakan insang tetapi boleh mengambil terus oksigen dari udara macam ikan keli.
Okey, biasanya dia ada dekat sawah padi, bubuk, paya dan sebagainya. Okey, spesies ikan puyuh ni adalah spesies ikan yang lasak. Okey, biasanya kalau orang simpan dia akan bertujuan perhiasan ataupun menghalang gosok jahat. Okey, ikan puyuh ni juga ada pelbagai hasil. Okey, potensi dia boleh bagi hasil yang lumayan kepada penternak kalau pengurusan kolam teratur dan terancam. Okey, harga dia memang mahal. Okey, macam ni. Awak tengok. Kalau permintaan satu tempat tinggi, ikan puyuh tempatan boleh cecah RM7 hingga ke RM9 per kilo. Okey, harga ladang RM10 hingga RM15 pada harga runcit. Dan di pasaran kadang-kadang boleh cecah RM20 hingga RM30. RM30 per kilo. Okey, biasanya ikan puyuh ni dibuat bergasam. Okey. Ada juga orang yang simpan ikan puyuh sebagai hiasan. Okey, spesies puyuh. Okey, puyuh siam ni didapat di kawasan air payau. Dia warna coklat, mulut dia beruncing, sedikit berbintik. Induk betina mencapai 600 gram per ekor. Anak ikan lebih tahan lasak. Okey, ikan puyuh ni anak dia lebih tahan lasak. Pembesarannya cepat dan perlu diberi makan yang cukup. Okey, tempoh masa untuk ternak dia adalah 3.5 hingga 4.5 bulan. Okey, untuk puyuh kampung pula, biasanya puyuh ni berwarna agak hijau. Okey, yang tadi puyuh siam warna coklat. Puyuh kampung dia ada warna hijau dan ada bintik-bintik di badan. Okey, dia lambat sikit besar. Biasanya yang betina ni dia akan cecah sampai 6 bulan. Kelebihan dia rasa lebih sedap dan kurang lemak. Okey. Okey, ini adalah puyuh siam dan sebelah kanannya adalah puyuh kampung. Okey, biasanya ni ciri-ciri kalau awak nak pilih ikan puyuh ni ada ciri-ciri dia. Jantan dia tumbuhan dan ramping dan panjang. Betina dia bertubuh lebar ke tepi. Ada macam gambar ni. Yang atas ada jantan, yang bawah tak betina. Okey, yang jantan warna dia agak cerah, yang betina agak gelap. Sirip punggung untuk jantan lebih panjang berbanding sirip punggung betina. Okey, bahagian bawah jantan rata, manakala betina dia melengkung. Okey, jika perut diurut akan keluar cecair sperma berwarna putih susu. Okey, biasanya kalau betina ni pula kalau memang tanggungan pada bahagian perut diurut akan keluar telur. Okey, alat kelamin dia berwarna kemerah-merahan. Okey, pensyaratan induk dia, ukuran induk betina yang ideal di atas 90 gram, jantan di atas 30 gram. Okey, badan dia tak cacat. Okey, gerakkannya mestilah lincah. Okey, dia boleh hasilkan banyak telur. Umur induk mestilah lebih dari 10 bulan. Pertumbuhan dia adalah cepat. Okey, ikan angel. Okey, ikan angel ni dia ikan salah satu ikan hiasan. Okey, dia berbiak secara bertelur. Okey, macam nak tahu itu adalah ikan angel, dia punya tubuh pipis, nipis dan tajam muncung di hujung mulutnya. Okey, sirup dorsal dan analnya terbuka lebar ke arah ekor dan bahagian dada terdapat sepasang. Okey, sirip berwarna putih yang terjuntai menjangkau ekornya. Okey, ini adalah sirip berwarna putih terjuntai. Okey, ni. Okey. Okey. Warna bahagian tubuhnya kelabu berkilat sementara bahagian atas kepalanya coklat kehitaman. Itu keunikannya. Okey, biasanya dia berbentuk pipis, iaitu nipis yang disama erti dengan disk. Nipis. Okey, suka berenang lambat di pertengahan akuarium menjadi sangat digemari sebagai ikan hiasan. Ikan ni biasa tahan lasak dan pemakannya sangat mudah. Dia makan makanan hidup dan juga pelet. Okey. Biasanya dia sesuai diternak di tangki akuarium secara berkumpulan. Okay. Ikan jantan dia lebih besar daripada betina. Okey. Lepas tu pandangan atas kelihatan seperti perutnya yang tipis dan kepalanya besar.
Okey, itu untuk ikan jantan. Kalau ikan betina pula, dari pandangan atas, kelahiran perut ikan betina lebih besar dan kepalanya lebih kecil. Itu perbezaannya. Okey, bahagian atas di antara mulut dan sirip dorsal berbentuk cembung untuk jantan. Untuk betina pula, warna bahagian di antara mulut dan sirip dorsal adalah rata. Dia tak ada cembung. Warnanya tidak secerah ikan jantan. Okey, ikan jantan warnanya cerah. Yang jenis tidak kecil dan panjang berbentuk V. Okey, bagi betina pula, yang jenitanya lebih tebal dan membengkak berbentuk U apabila ikan telah pantang. Biasanya, ikan betina dia tak agresif seperti ikan jantan. Ini okey, nampak kat sini. Ni adalah jantan. Dia beza. Okey, kat sini kita ada gambar dia. Okey, ikan gapi, molly, platy and sword. Ikan gapi atau gapi. Okey, ini adalah taksonomi dia. Okey, biasanya ni pun salah satu ikan yang diminati oleh masyarakat. Okey, ikan hiasan yang bersaiz kecil. Dia mudah dipelihara dan memiliki berbagai corak, terutama ikan jantan. Okey, ikan jantan lebih cantik daripada ikan betina. Biasa ikan betina dia satu warna sahaja. Okey, ni dia berasal daripada Afrika Selatan, tempatnya di Sungai Amazon. Di Sungai Amazon. Betul, Sungai Amazon. Okey, salah satu jenis ikan air tawar yang memiliki penampilan morfologi yang cukup menarik dan toleransi tinggi terhadap air yang kurang baik. Okey, dia boleh hidup di mana-mana. Okey, dia boleh sesuaikan diri juga dengan air payau dalam suhu 25 darjah Celsius hingga 28 darjah Celsius. Bila kat sini dia boleh hidup dekat mana-mana. Okey, dia punya ukuran dia kecil. Jantan dia 2 hingga 3 cm, betina dia 4 hingga 6 cm. Okey, dia ada warna berbagai, tapi biasanya jantan lebih cantik daripada yang betina. Okey, dia biasanya akan membiak 20 hingga 21 hari bergantung pada suhu air. Okey, fisiologi dia jinak dan berbanding ikan lain, dan dia boleh masuk dekat mana-mana ikan sebab dia boleh masuk dekat ikan liar. Okey, biasanya ikan ni boleh hidup dalam jenis itu air tawar ataupun air payau. Okey, dia sangat tenang tapi sangat sensitif dan mudah tertekan terhadap perubahan kualiti air secara aktif, terutamanya turun naik suhu air. Jadi kat sini ikan ni dia okey, dia boleh hidup, tapi kalau suhu air tu naik dan turun dengan pantas, dia akan sensitif dan stres. Ini adalah ikan molly. Ni taksonomi dia. Ikan molly ni satu komuniti ikan hiasan air tawar. Okey, dekat Indonesia. Biasanya dia hidup membiakkan. Ikan hidup itu melahirkan. Okey, dia bukan bertelur, dia melahirkan. Ikan ni adalah omnivore. Okey, omnivore adalah memakan haiwan dan juga tumbuhan. Okey, ikan ni agak besar, maksimum sekitar 12 cm berbanding ikan hiasan yang lain. Okey, ada berbagai varieti dan warna. Okey, sebab kita dah buat persilangan dan banyak telah buat persilangan dan juga mutasi. Okey, belum molly ni biasanya mempunyai badan bola dan kelihatan seperti bagus, iaitu ikan mas mini ketika besar. Okey, tu habitat dia daripada Sungai Amazon. Okey, dia hidup dekat ujung akar tanaman akuatik, menetaskan telur di antara akar. Dia suhu yang dia perlukan adalah 25 hingga 28 dengan pH 8. Okey, tapi kalau dia dah biasa dengan pH neutral, dia boleh juga bertahan. Cuma dia tak boleh bertoleransi dengan suhu yang sangat ketara. Okey, bentuk badan dia sama macam ikan gapi. Okey, sebab dia dalam satu keluarga yang sama. Okey, panjang dia 5 hingga 7 cm. Tubuh molly biasanya hitam berkilat dari kepala hingga sirip ekor. Dia hitam, dia tak ada warna lain. Okey, sirip ekor berbentuk sabit dan sirip punggung mengantungkan ke belakang hingga ke pangkat sampai ke pangkat ekor. Okey, molly mempunyai daya tahan tubuh yang kuat terhadap keadaan bersedaran. Okey, dia boleh hidup dekat perairan segar dan laut payau.
Okey, fisiologi dia. Tengok boleh baca sendiri lah. Fisiologi ni. Untuk bezakan ikan muda jantan betina sangat mudah. Okey. Biasanya yang betina lebih gemuk daripada jantan. Sirip gemuk jantan lebih panjang. Okey. Dan lebar. Okey. Manakala badannya lebih langsing daripada betina. Okey. Ikan platy pula. Kita akan masuk. Okey, habitat dia berasal daripada Amerika Tengah dan Utara. Okey, maksimum saiz dia adalah 15 cm. Biasanya dia bersifat ramah dan tidak agresif. Sesuai digunakan sebagai ikan hiasan. Ikan platy ni boleh hidup dalam pH 7 hingga 8 dan suhu 20 hingga 26 darjah Celsius. Biasanya dia boleh makan makanan semua jadi ataupun pellet. Platy ni biasanya berbagai warna, macam-macam ada. Okey. Pelatih lagi suka kalau tempat tu ada tanaman, banyak tanaman. Contoh macam kita buat aquaponik. Okey. Ikan suka, ini juga suka kepada arus sederhana. Okay, fisiologi dia. Okey, jantan platy male atau platy jantan mempunyai gonopodium yang tetap hampir asyik tubuh. Sementara ikan platy betina tidak mempunyai gonopodium. Okey, warna dia jantan jauh lebih menyelah berbanding betina. Swordtail ni dia boleh hidup dekat suhu 29 hingga 30 darjah Celsius, pH air 65 hingga 7. Okey, ukuran ikan dewasa dia boleh pecah 10 hingga 12 cm. Okey, biasanya dia akan lebih suka berenang dekat permukaan ke atas permukaan. Okey, nisbah ikan dia biasa yang ideal jantan 1, betina 3. Ikan jantan diketahui aktif secara seksual. Sekiranya bilangan jantan melebihi nisbah ideal, ikan betina akan keletihan dan tertekan. Okey, dia tak boleh. Okey, biasanya dia mempunyai ciri badan memanjang dengan kelihatan atas dan mampat, mempunyai gonopodium yang dalam bentuk jangka yang mengembang dan pedang panjang. Bilah ini sebenarnya adalah sirip tubuh yang tumbuh memanjang, sirip punggung dan ekor agak lebar. Okey, sistem pembiakan dia untuk ikan moli, gapi dan swordtail. Okey, biasanya dia dilakukan melalui proses persenyawaan. Okey, iaitu induk betina bertelur, induk jantan keluarkan sperm. Okey, biasanya dia berlaku dalam bentuk induk ikan. Sperma jantan dimasukkan ke dalam badan betina melalui urogenital. Telur akan senyawakan dan disimpan berkembang membentuk anak di dalam badan ikan betina. Okey, anak ikan telah sempurna, boleh bebas akan dilahirkan. Okey, ini biasanya jenis beranak. Okey, anak yang dikandung mendapat bekalan makanan daripada aliran darah yang dinilai sebagai viviparous. Okey, anak yang dikandung mendapat makanan daripada yolk sac yang dinilai sebagai ovoviviparous. Perbezaan jantan ikan. Biasanya ikan beranak si anak jantan berubah suai menjadi struktur yang digunakan untuk memasukkan sperma ke dalam organik membiarkan ikan betina. Struktur ini dikenali sebagai gonopodium. Kebiasaannya ikan jantan dibezakan dengan ikan betina dari beberapa sudut. Okey, pada pembiakan ikan betina, gapi, platy dan swordtail. Semasa ikan temu awan, ikan jantan akan masukkan sperm ke dalam badan ikan betina melalui gonopodium. Okey, ikan betina akan simpan sperm tu selama beberapa bulan, sebanyak 4 hingga 5 kali perindukan brood. Itu boleh dihasilkan dalam satu perkawinan. Okey, sebanyak 20 hingga 200 ekor boleh dihasilkan setiap kali dia beranak. Okey, ini adalah ikan bab. Okey, tiger barb, cherry barb, golden barb, albino barb. Okey, ikan ni cantik dan mudah pelihara dan dibiarkan. Ikan ni biasanya daripada kawasan Asia dan Afrika. Okey, spesies ikan ni India, Malaysia, Indonesia sebahagian China. Sejenis omnivore kecuali beberapa spesies seperti lapam sungai dan lapam siam jenis herbivore. Okey.
boleh menyesuaikan diri dalam berbagai kualiti air. Dan dia boleh ternak dalam akuarium yang kecil. Tempoh hayat dia biasanya sampai 3 tahun. Ikan jantan mempunyai warna lebih cerah dan ikan betina agak pucat. Setelah matang, induk betina mempunyai perut yang lebih buncit, induk jantan mempunyai bentuk badan yang langsing. Ikan jantan biasanya agresif berbanding ikan betina. Ikan betina telah cukup matang menunjukkan sifat yang berlainan dengan ikan yang belum matang, iaitu pergerakannya agak kurang dan lebih suka berada dalam kedudukan menungging ke atas, bahagian abdomen ke atas dan bahagian kepala ke bawah. Okey, biasanya keadaan ini adalah petanda bahawa ikan betina ni bersedia biak induk telah berumur 4 tahun ke atas ditangkap dan dipelihara dalam tanki sebelum dibiarkan. Okey, induk jantan dan betina perlu diasingkan selama seminggu dan diberi makanan hidup. Ini ikan laga atau belaga. Ini ikan biasa yang sangat diminati. Okey, ikan ini telah lama dibiak oleh peternak tempatan. Warna badan dia cantik. Okey, awak pernah tahu. Ikan dia dikenal juga ikan bernafas udara. Dia tak ada oksigen pun dia boleh hidup. Morfologi dia. Cikgu tak nak turunkan sangatlah untuk morfologi. Okey, melakukan pemeraan induk. Okey, biasanya ada 3 tempat yang kita boleh sistem ternakan ni, iaitu kolam tanah, kolam simen dan kolam fiber. Biasanya tangki saiz ni mesti bergantung kepada saiz induk dan jumlah induk yang disimpan. Okey, awak kena pastikan berapa sebelum induk ditangkap tu dan kira keperluannya. Tempat rawatan juga perlu disediakan terlebih dahulu. Ini kerana masa awak membuat urusan induk, kita perlu juga rawatan jika induk tersebut sakit. Okey, jadi kat sini ada 3 tangki yang awak perlu buat, iaitu tangki rawatan, tangki pembiakan dan juga tangki asuhan reka. Okey, langkah penyediaan kolam ni. Yang pertama, awak perlu bersihkan tangki. Okey, yang kedua, awak perlu tabur garam kasar ke dasar tangki atau hopper dan kadar 1 kilo bagi 1 meter persegi. Okey, ni untuk awak buat sanitasi. Okey, masukkan sedikit air. Untuk jalankan sanitasi lah dan cuci. Okey, yang ketiga, awak perlu jemur selama 3 hari. Cuci taki dan hampa dengan air bersih. Masukkan air ke paras yang dikendaki, yang mana dah ukur. Okey, awak perlu juga ukur paras air sebab induk berapa banyak baru masukkan. Okey, paras air tu nampak, paras air bergantung kepada jumlah ikan dalam tangki, tapi disyorkan untuk ikan tilapia sekitar 60 cm, ikan keli 40 cm, ikan peri juga 40 cm. Contoh tangki simen untuk induk. Okey, ni gambar dia, tangki simen. Okey, biasanya untuk melakukan penilaian stok, awak kena ikut langkah-langkah ni. 1, pasang pukat dalam kolam atau tangki. Pukat induk dengan berhati-hati. Untuk induk ikan keli dan belu, kolam perlu dikeringkan sebelum awak pungut induk ikan tersebut. Okey, jangan angkat pukat hingga ikan terpisah dari air, tapi sangkutkan hujung pukat pada kayu atau bulu. Jangan buka sistem outlet pada kolam atau tangki bagi mengalirkan air keluar hingga kering, kerana induk akan mudah lemah dan mati. Yang kelima, kira dan asingkan induk jantan dan induk betina yang diperolehi ke tempat yang berbeza. Pilih induk terbaik dan kira bilangan yang perlu bersesuaian dengan jenis sistem ternakan. Okey, induk yang telah dikira, ditangkap dan diasingkan perlu diberikan langkah susulan. Okey, ini proses pengeringan kolam untuk ambil induk. Okey, ini adalah proses memukat induk tilapia. Okey, ini gambar. Okey, kaedah mengira keperluan induk untuk tangki fiber atau sangkapa. Okey, biasanya ini adalah dipanggil sebagai tangki pembiakan ikan. Okey, kena kira. Pertama, awak perlu kira luas tangki fiber atau hapa dengan menggunakan ukuran meter. Dia darabkan panjang, darab, lebar dengan meter. Okey, dapatkan nilai dalam unit meter persegi, M kuasa 2. Okey, 1 meter persegi boleh
boleh dengan kadaran tebaran induk sekitar 3 ekor. 1 meter persegi nisbah 3 ekor ikan. Okey. Okey, ini contoh kiraan yang kita dah buat hari tu. Awak kena ingat Okey, bila panjang 4 meter, panjang tangki 4 meter, lebar 1 meter, 4 meter persegi. Jadi kat sini tangkinya adalah 4 meter persegi. Jadi 4 meter kali dengan 3 ekor. Jadi kita boleh masuk 12 ekor ikan. 12 ekor ikan. Okey, untuk ikan kering dan tilapia adalah 1 meter persegi 3 ekor. Ikan puyuh pula 1 meter persegi adalah 5 ekor. Ini adalah tebaran induk. Okey. Bilangan induk yang ditangkap perlu direkod. Okey, ini contoh rekod dia. Okey, menentukan jumlah pemakanan induk. FCR, berat peratus makanan mengikut umur 6% kali purata berat ikan. Okey, FCR awak dah tahu macam mana kiraannya. Jadi, bolehlah untuk awak kira. Okay, biasanya makanan diberi 3 kali sehari, iaitu 8 pagi, 2 petang dan 6 petang. Dia mestilah dengan kadar 6% dari berat badan ikan. Okey. Okey. Kadar pemberian makanan ikan ini dilakukan biasanya melalui kaedah persempelan. Awak kena kira buat persempelan baru awak boleh tahu berapa berat makanan ikan tersebut yang boleh diberikan. Okey, contoh pengiraan tengok hari tu kita dah buat kan. So, pastikan awak ingat. Okey, kaedah pemberian makanan. Okey, biasanya kaedah pemberian makanan ni bergantung pada protein tinggi. Okey, biasanya dia untuk menggalakkan pengasihan telur yang matang. Okey, biasanya kita kalau bagi makan jenis gajah ni, jenis starter, dia akan ada protein 34% yang boleh digunakan. Okey, kadar pemberian makanan ni 6% dari berat ikan. Kekerapan dia tadi macam tadi cikgu cakap 3 kali sehari. Jumlah pemberian makanan perlu diberikan kepada induk tersebut sepanjang proses pembiakan. Okey, kita kena tak kira berat induk macam buat persempelan untuk kita tahu berapa anggaran jumlah makanan yang kita perlu bagi kepada induk. Walaupun kadar pemberian makanan diberikan adalah 6% dari berat badan, tapi jumlah makanan sebenar bergantung pada tempoh yang diberikan sebelum dihabiskan pada sesuatu masa. Okey. Pertambahan makanan akan diberikan setiap waktu bergantung pada tempoh makanan tersebut habis setelah diberikan. Kalau makanan diberikan habis dalam masa cepat, kita akan bagi pertambahan 50 atau 100 gram. Okey, pada waktu yang berikutnya. Okey, jika dia tak habis, kita kena tolak pula 50 hingga 100 gram supaya nak elakkan pembaziran dan kalau ada makanan dekat dalam air itu, kita akan meningkatkan kandungan amonia. Okey. Okey, kalau jika pada waktu awal pagi tu bagi makan pada pukul 8 1 kilo, tetapi pada 10 masih ada lagi, maknanya kat situ 1 petang kena kurangkan sebanyak 100 gram. Okey, kalau dia ada berlebihan. Kalau dia habis dalam masa pukul 9.30 pagi tu, maknanya 100 gram, kita kena tambah. Okey, ni contoh data persempelan yang kena ada. Okey, menentukan pelupusan induk. Okey, induk yang kita dah macam nak cakap induk yang sakit ataupun yang dah kita gunakan untuk jalankan pembiakan macam arohan kan, bila induk jantan kan kita bunuh dia kan, kita matikan dia kan, jadi kita kena buat pelupusan. Okey, kalau biasanya itu kita jual sebab dia sihat, tapi kalau ikan penyakit, kita perlu jalankan prosedur kawalan penyakit iaitu pelupusan. Okey, dekat sini untuk memastikan tiada penularan penyakit. Okey, lepas tu kita boleh hapuskan, musnahkan dan lupuskan secara awal. Jadi kita kena
kita kena elakkan keresahan pihak awam daripada ancaman penyebaran penyakit zoonotik. Okey. Ia yang menjejaskan ekonomi serta kesejahteraan sosial dan juga menghalang kelancaran perdagangan haiwan. Okey, kat sini. Sebab tu kita perlukan pelupusan. Kaedah pelupusan ada dua, iaitu tanam dan bakar. Okay. Tanam, kita kena tanam dekat bawah satu lapisan. Kita kena korek lubang. Lepas tu kita akan tabur lapisan kapur. Okey, sebab kita nak pastikan risiko hidup virus hidup meresap atau dapat dikurangkan. Okay, lepas tu kita masukkan ikan tu dalam lubang yang kira-kira 0.2 meter dan lapisan kapur lagi sebelum dikambuskan dengan tanah. Okey, maknanya kat situ kita kena letak kapur atas atas tenakan yang mati tu dan juga lapisan tanah, kira lapisan tanah. Okey, lepas tu kita akan letak tanah tu secara mengembung, kira atas tekuk tinggi macam kubur, sebab nak mengelakkan daripada dia melekuk disebabkan endapan. Okey, pemeriksaan nak dijalankan setelah operasi selesai bagi memastikan lubang terkambus seterusnya dan tidak akan ada pencemaran. Yang kedua, bakar. Biasanya bakar di kawasan yang selamat. Okey, biasanya sekiranya kalau tak ada tempat bakar, sekiranya tiada tempat yang sesuai untuk ditanam, iaitu kawasan lock area, water lock area. Letakkan kayu dan longgokkan haiwan yang hendak dihapuskan untuk dibakar. Langkah dia sebelum penghapusan dijalankan, kena pasti kawasan operasi penghapusan. Okey, kena pasti bilangan populasi yang hendak dihapuskan. Rekod, jangan lupa rekod. Okey, semasa operasi penangkapan haiwan dijalankan, awak dah kena pasti awak kena tangkap. Dah tangkap, kumpulkan di kawasan yang dengan menggunakan kaedah penghapusan yang telah ditetapkan, sebab awak dah tahu apa benda kaedah yang awak perlukan. Okey, masukkan bangkai ke dalam lubang yang telah digali. Kalau bangkai itu nak ditanam, okey, tabur kapur setebal 5 cm. Okey, segala bahan yang tercemar, contoh yang awak guna, glove atau overall atau plastik, topi muka, material, barang-barang lain semua tu awak kena lupuskan atau musnahkan dan lupuskan bersama kan, mengikut kaedah pelupusan yang ditetapkan. Lubang ditutup dengan tanah, dia bersama-sama dilupuskan bersama-sama. Lubang ditutup dengan tanah dan kapur, ditabur kapur, tanda tempat pelupusan. Selepas aktiviti pemusnahan, saiz lubang yang menanam bergantung kepada isi padu bangkai tersebut. Bangkai yang terlalu banyak boleh menyebabkan penghasilan gas berlebihan naik semula ke atas udara. Okey, tepi lubang perlu digali secara condong sedikit bagi membenarkan ia runtuh sebelum dikambus.